orang bukan Islam hari ini, mereka ni bila nak tuduh Islam, mereka tak boleh masuk daripada sudut Allah. Nak tuduh Allah, mereka tak ada ruang nak masuk. So apa mereka buat? Mereka buruk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah burukkan image Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apa yang mereka baca, bila mereka baca sirah Nabi, baca sejarah Nabi ataupun latar belakang Nabi, maka mereka cuba cari segala kelemahan yang boleh. Mereka cuba twist, cuba spin, cuba buat tafsiran sendiri atau buat bagi pandangan mereka sendiri. Maka segala-gala perkara yang baik pun boleh jadi buruk. Saya bagi contoh. Tuduhan yang biasanya bila mereka lihat dalam Islam, pernah berlaku satu isu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu masa dia mempunyai 9 isteri. Ada bunyi macam ni. Sebabkan ini. Tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Dan pernah satu masa baginda mempunyai 9 isteri. Dan kemudian Allah turunkan wahyu, surah An-Nisa surah yang keempat ayat nombor 3. Dan perintahkan kita maksimum boleh mempunyai 4 isteri. Betul kan? Kita semua tahu kan? Apa yang berlaku selepas itu bila ayat itu diturunkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah umatnya, sahabat-sahabat semua pada masa itu, siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, maka cerailah mereka. Pilih 4 saja. Simpan 4 saja. Yang selainnya kena cerai. Betul? Dan para sahabat dengar perintah Nabi, mereka cerai. Tapi masalah di sini bagi bukan Islam, satu saja orang yang tak cerai. Siapanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tuduh Nabi Muhammad SAW menipu sahabat. Nauzubillah. Nampak tak? Apa yang mereka lihat kita tak nampak kan? So seolah-olah dia lihat Nabi Muhammad SAW menipu. Nauzubillah. So macam mana kita nak jelaskan? Bila kita baca Quran, kita kena baca Quran dengan konteks. Baca Quran dengan buat cross reference. Kita tak boleh baca Quran, bahagian ini saya buat terjemahan tafsiran saya sendiri. Macam contoh, kalau saya tanya muslimin muslimat di sini, adakah Kelantan tu Malaysia? Adakah Kelantan adalah Malaysia? Faham tak saya cakap apa? Kalau saya kata adakah Kelantan tu Malaysia? Bukan. Kelantan hanya sebahagian Malaysia. Setuju tak? Nak cakap Malaysia, kita kena keluarkan 14 negeri. Gabung sekali, baru Malaysia. Betul? Nak faham Quran, tak bolehlah ambil ayat macam ni, itu maksudnya begitu. Kita kena buat cross reference. Kita kena lihat Quran keseluruhannya. Tak bolehlah ambil ayat ini, maka kita buat terjemahan, tafsiran kita sendiri. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat surah An-Nisa, surah keempat ayat nombor 3. Ayat ini diturunkan, ini adalah syariat khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, kahwin maksimum 4 adalah syariat khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad SAW, Allah bagi dia syariat yang lain. Kalau kita baca surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 50 hingga 52. Maksud ayat Quran tu, pertama, Allah larang Nabi menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan Nabi ceraikan mana-mana satu isterinya. Yang 9 tadi itu, Allah tak benarkan dia cerai. Ini perintah Allah khas kepada Nabi. Kenapa? Sebab semua isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah umum mukminin. Umum mukminin. Ibu kepada semua orang mukmin. Kalau cerai, mana ada mukmin boleh kahwin ibu dia sendiri? Ini larangan daripada Allah. Iaitu Nabi tak boleh cerai. Bukan Nabi tak nak cerai. Itu syariat tadi tu, surah Nisa, surah keempat nombor 3 untuk umat Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi, Allah bagi syariat yang lain. Dan ayat seterusnya, bukan saja tak boleh cerai. Allah juga melarang Nabi kahwin lagi. Tak boleh lagi.
kota Nabi dah tutup. Nampak tak? Syariat Nabi, syariat kita berbeza. So persoalan sekarang, Nabi menipu ke tidak? Dia tak menipu. Sebab Allah bagi, sebab syariat Nabi berbeza dengan kita. Sebab itulah dalam Islam, jangan ikut Nabi. Wah, macam ajaran sesat. Kita ikut perintah Nabi. Kita tak boleh ikut Nabi. Nabi simpan 9, kita tak boleh. Ini syariat khas untuk dia. Syariat kita maksimum 4. Betul tak? Selepas ayat itu diturunkan, bila Nabi perintahkan sahabat ceraikan isteri, mereka semua buat begitu. Mereka ikut terus. Macam arak. Bila pengharaman arak diturunkan, semua sahabat terus berhenti. Betul tak? So syariat untuk kita dengan syariat untuk Nabi berbeza. So kalau dia faham begini dengan konteksnya, Nabi tidak menipu lagi, betul tak? Itu caranya yang kita kena jelas. Satu lagi, ini tuduhan yang sangat-sangat ketara kat YouTube. Mungkin muslimin muslimat di sini tak biasa tengok YouTube kan? Tengok tak orang bukan Islam, mereka siap buat drama, siap buat video tentang Nabi Muhammad SAW. Dia nak buat dia apa? Na'udzubillah. Dia buat cerita dia gila seks. Na'udzubillah. Tapi sekarang ni, ini cerita sudah jadi video tak orang dapat tengok satu dunia. Kalau orang tuduh Nabi Muhammad SAW gila seks, apa reaksi kita? Saya pernah berdialog dengan seorang Christian missionary, pendakwah Kristian. Kawan saya lah, kita kawan. So, bila berdialog dengan dia, berhujah, tiba-tiba dia tuduh Nabi Muhammad SAW, dia kata, dia tak kata gila seks lah. Dia kata lelaki yang, kalau lelaki yang baik, satu wanita sudah cukup. Kenapa dia mau kahwin ramai-ramai? Kalau dia tak ada masalah, kenapa dia perlukan ramai-ramai isteri? Macam itulah dia letak. Seolah poin dia sebenarnya dia nak tuduh Nabi Muhammad SAW gila seks. Na'udzubillah. Macam mana kita nak jawab? Bagi saya, kalau orang tuduh, jangan marahlah, relax. Saya cakap dengan dia apa? Saya cakap dengan dia, ini soalan sudah lama, sudah basilah. So, jawapan ini sudah dijawab beratus tahun yang lalu. Hari ini you bawa balik lagi. Tak apalah, kita bincang. So, saya tanya dia, setuju tak kalau gila seks ni adalah suatu penyakit? Kalau seseorang tu gila seks, ini adalah penyakit tau. Setiap penyakit dia mesti ada tanda-tanda penyakit atau simptom-simptom penyakit. Jom kita bincang. Jom kita lihat, tengok Nabi Muhammad SAW ada tak simptom-simptom? Kalau ada simptom-simptom, mungkin. Kalau tak ada simptom, mungkin tak ada. Betul tak? Jom kita lihat dulu. Yang pertama, pernah tak kita baca apa-apa tulisan daripada selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga dia usia 25 tahun sebelum berumah tangga? Pernah tak ada mana-mana buku tulisan di dunia ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai wanita? Pernah ada hubungan dengan wanita? Pernah ke tak? Tak. Sejak lahir sampai 25, line clear. Tak ada masalah. Bila dia berumah tangga pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berumah tangga pada usia 25 tahun. Betul ke? Dia nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Usia Khadijah pada masa itu usia berapa? 40 tahun yang kita belajar, betul ke? Persoalan saya, adakah seorang yang lelaki yang gila seks ini, dia suka kahwin wanita yang tua daripada dia 15 tahun? Saya tanya budak Kristian itulah. Lepas tu saya tanya lagi, tahu tak, saya cakap dengan dia, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah monogami. Maksudnya monogami, dia hanya mempunyai seorang isteri pada usia 25 hingga 50 tahun. Dalam hidupnya hanya mempunyai seorang isteri sampai usia 50 tahun. Ada tak tanda-tanda menunjukkan dia gila seks? Sampai 50 tahun, clear. Tak ada tanda-tanda. Dan tahu tak tahu, Khadijah radhiyallahu anha berapa kali janda? Kita belajar kat sekolah berapa kali? Saya tanya orang-orang budak, saya tak pernah belajar secara formal kat sekolah sebab saya masuk Islam. So biasanya saya tanya orang Melayu, dia cakap 2 kali janda.
Saya kalau kurang tepat. Dia suami pertama cerai, suami kedua meninggal. Maksudnya apa? Satu kali janda, satu kali balu. Bukan dua kali janda yang kita belajar kat sekolah. Persoalan saya, adakah orang yang gila seks, lelaki yang gila seks, suka kahwin satu kali janda, satu kali balu punya? Soalan yang keempat. Kemudian bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, baginda jadi duda dekat 2 tahun. Tahu tak duda 2 tahun? Boleh tak orang yang gila seks ini, dia kemarau 2 tahun. Tak ada wanita dalam hidupnya. Dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun tu. Maksudnya daripada lahir sampai usia 52, clear. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW nikah 2 sahabat punya anak perempuan. Untuk merapatkan silaturahim. Dan selainnya dia nikah wanita yang ramai di kalangan mereka adalah janda. Setuju? Sekarang saya nak tanya, orang yang gila seks, kalaulah, adakah dia nak nikah, bagi mas kahwin, nikah dengan cara sah, didik, bimbing, ajak bini baca Quran, solat berjemaah, buat tahajud, berangkat umrah, pergi haji. Orang yang gila seks ni buat barang-barang baik macam ni kah? Halo? Nak tanya sikit lah. Kalau orang yang gila seks, gila masa muda kah? Gila semasa tua? Takkan kita nak gila semasa kita lemah. Kita gila misal kita muda. So, sampai usia macam ni tak nampak mempunyai tanda-tanda gila seks. Dan tambahan lagi, diberi puji-pujian oleh orang Arab pada masa itu, bahawa baginda seorang suami yang begitu hebat sekali, yang pandai mendidik isteri-isterinya. Betul tak? Na'udzubillah, kalau saya gila seks lah, saya tak mau kahwin. Bagi saya, kahwin itu kerja bodoh. Tahu kenapa? Saya lebih suka touch and go. Pernah bawa kereta tak? Sampai tol tu touch and go punya. Orang yang gila seks ni, dia mana mau kahwin, nikah, kahwin, jaga, ada anak, didik anak semua. Orang gila seks ni bertanggungjawab punya kah? Gila seks ni nak enjoy saja. Tapi nampak tak? Ciri-ciri Nabi, sifat-sifat Nabi yang begitu cantik sekali. Langsung tidak mempunyai tanda-tanda gila seks. Betul ke tak betul? So macam mana saya tanya budak Kristian tu, macam mana kamu boleh kata Nabi itu tak betul? Nabi itu gila seks. Dia jawab apa tau? Dia kata, aku tak peduli. Janji 9 gila seks. Orang macam ni, dia bukan nak cari kebenaran. Orang macam ni, dia nak main tuduh. Betul? So saya cakap dengan dia, saya dah buktikan, bagi begitu banyak bukti bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda gila seks. Orang yang tanda-tanda gila seks ni, dia sentiasa tukar wanita tau. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tapi Nabi tidak. Tukar wanita ni, nikah mereka, jaga mereka, didik mereka, bimbing mereka. So saya dah buktikan kepada dia, Nabi tidak mempunyai ciri-ciri gila seks. Dia tetap tuduh. Saya cakap beginilah. Kalau 9 isteri you kata gila seks, cuba baca Bible. Ada Kristian, saya minta dia baca Bible. Ada 2 surah dalam Bible namanya First and Second Samuel. Dalam surah tu menceritakan tentang Daud alaihissalam. Dan mengikut tafsir ayat itu, menceritakan tentang Daud alaihissalam mempunyai 99 isteri. Kalau Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 isteri, dia panggil gila seks. Maka saya tanya dia, Daud alaihissalam dalam kitab kamu sendiri ada 99 isteri. You panggil dia apa? Dia diam. Orang macam ni, dia bukan nak cari kebenaran. 9 isteri, you panggil gila seks. 99 dia tak tahu. Dia diam. Saya ajar dia, kalau 99 isteri, kamu sepatutnya panggil dia gila seks, 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 gila seks. 11 kali gila seks. Nampak tak? Orang yang tak jujur bukan nak cari kebenaran, sekadar nak tuduh. Dia punya Nabi ada 99 isteri, dia diam. Nabi Muhammad SAW ada 9 isteri, dia kata dia gila seks. Saya minta dia buka lagi kitab dia. In the book First Kings, chapter number 11 verse number 3. Minta dia buka. Dalam kitab tu sebut apa tak dalam kitab dia? Dia kata Sulaiman alaihissalam mempunyai 700 isteri, 300 gondel.
Maksudnya, keseluruhannya dia mempunyai 1,000 isteri. Ayuh, 9 isteri you panggil gila seks. 1,000? Saya tanya dia. Diam. Saya ajar dia lagi. You kena cakap apa tau? You kena buat CD rosak atau CD sangkut. Tahu tak CD sangkut? Biasa tak kalau kita pasang CD, bila dia sangkut macam mana? Gila sangkut macam ni kan? Cakap dengan dia sampai time kata seks. Nampak? Tak jujur. Lepas tu saya cakap dengan dia, walaupun saya bukan Kristian, saya ni beragama Islam, tetap saya tak percaya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam dalam Bible tu, saya tak percaya. Mereka ada ramai isteri, saya tak percaya mereka gila seks. Kenapa? Sebab syariat, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang mereka suka. Betul ke tak betul? So, dengan cara macam inilah saya ulas, saya terangkan. Memanglah bukan semua orang nak terima kenyataan, bukan semua orang nak terima kebenaran, tapi sekurang-kurangnya kita dah bagi penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW kepada mereka, supaya orang tuduh kita dah bersedia untuk mengulas. Satu lagi, orang tuduh Nabi Muhammad SAW kahwin kanak-kanak. Lapor dalam Sahih Bukhari, nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam usia 6 tahun. Macam mana kita nak ulas? Dia tuduh Nabi Muhammad SAW pedofil. Betul kan? Macam mana kita nak ulas? Sebab itu video saya tengok, dia memang buat seorang lelaki dewasa, dia tuduh Nabi Muhammad SAW bersama dengan budak kanak-kanak, bersama dengan kanak-kanak. So dia kata dia suka kepada kanak-kanak. So macam mana kita nak ulas? Yang pertama, kita kena terangkan kepada mereka dulu, kalau kita nak buat apa-apa perbandingan daripada isu ini, kita tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Kita nak banding keadaan dulu dengan keadaan dulu. Keadaan sekarang dengan keadaan sekarang. Boleh faham tak? Isu ini tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Macam contoh, saya bagi contoh. Kalau saya ambil keadaan dulu, orang dulu kan kahwin muda. Betul tak? Ada yang 10, 11, 12 pun dah kahwin dah. Betul? Kalau saya ambil keadaan dulu, letak keadaan sekarang. Kalau anak kita ni nak kahwin usia 10 tahun. Dia sudah akhir balik tapi dia nak kahwin. Sebagai mak bapak apa pun cakap, lu gila. Betul tak? Tapi kalau saya ambil keadaan sekarang, letak keadaan dulu. Orang dulu kahwin muda. Tiba-tiba kita kahwin 40 tahun. Letak keadaan dulu. Kalau atuk saya dulu, kalau you nak kahwin 40 tahun, orang cakap apa? Lu gila apa? Lu sudah mau masuk kubur baru mau kahwin. Contoh, dulu-dulu bapak saya beli sebiji rumah lah di Melaka, 10,000 square feet banglo, 56 tahun yang lalu. Lama tak? Lama. Bapak saya beli 10,000 square feet tau. Harga dia RM7,000. Sekarang boleh dapat tak? Tak dapat dah. Di tempat yang saya tinggal sekarang di Ampang, sebelah taman tu, sebelah taman tu, rumah semuanya sebiji-sebiji banglo. Single story banyak. Kalau tanya berapa mau jual, dia kata 7 juta. Boleh tak saya marah dia? Uncle, lu gila kah? Bapak mau beli RM7,000 je. Lebih-lebih saya boleh bagi RM7,500. Rasa apa akan berlaku kalau saya cakap begitu? Ini lu kena. Mana boleh banding keadaan dulu punya harga dengan keadaan sekarang punya harga? Faham tak saya cakap apa? Kita kena banding keadaan dulu dengan keadaan dulu. Nabi Muhammad SAW nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Tapi persoalan saya, ada tak orang komplain? Ada tak mana-mana tulisan yang tanah Arab pada masa itu yang kata perbuatan ini tak memoral, perbuatan ini tak betul? Adakah tak ada? Tak ada. Dan yang nikahkan anak perempuan ni siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapa, kalau sebagai seorang bapa, kita akan nikahkan anak perempuan kita, okey, kepada lelaki yang kita percaya, kita yakin dia boleh jaga, boleh didik, boleh bimbing anak kita ke? Ataupun kita tak yakin? Mestilah dia yakin dengan Nabi Muhammad SAW baru dia nikahkan anak perempuan kepada Nabi. Betul tak?
Dan pernikahan ini adalah suatu penghormatan kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Dapat nikah anak perempuan dengan pemerintah pada masa itu. Dapat nikah dengan anak perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini suatu penghormatan? Maksudnya apa? Semasa Nabi nikah dengan Aisyah, masyarakat Arab ada masalah ke? Artinya pada masa itu tak ada masalah. Maksudnya apa? Ada budaya orang kahwin muda. Memang biasa. Tapi masalahnya bila mereka nikah, mereka dah kahwin, mereka tidak duduk bersama. Nabi tak bawa dia balik. Dah nikah aja. Aisyah radhiyallahu anha terus duduk dengan bapak dia. Terus continue duduk dengan bapak dia. Sehinggalah dia sudah 9 tahun lebih. Dia sudah akhir balik. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah dia sudah bersedia nak duduk bersama? Dalam Islam bukan saja akhir balik. Nabi nak pastikan sama ada Aisyah radhiyallahu anha mentally, physically sudah bersedia ke belum nak duduk bersama. Bukan saja akhir balik. Nabi nak pastikan dia sudah bersedia. Maka Nabi kata kalau belum bersedia lagi, no problem, terus duduk dengan bapa kamu. Sehinggalah kamu bersedia. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha kata dia sudah bersedia, barulah Nabi jemput dia balik. Masalah mula di sini. Kita akan fikir macam mana ni seorang lelaki 50 tahun lebih dengan seorang wanita usia dekat 9 tahun lebih. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW nikah tak ramai isteri-isteri yang janda-janda? Yang senior-senior? Maksud di sini, Aisyah radhiyallahu anha bukan saja bersama dengan Nabi Muhammad SAW 2 orang saja. Aisyah radhiyallahu anha dididik, dibimbing oleh isteri-isteri Nabi yang senior-senior, yang lebih berpengalaman, yang janda dulu. Didik Aisyah radhiyallahu anha macam mana jadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning orang putih kata she is guided. So apa isunya sekarang? Sebenarnya pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW ada satu pengajaran yang sangat-sangat besar. Apa pengajarannya? Pengajaran yang sangat besar, iaitu usia berapakah wanita sesuai berumah tangga. Kalau kita ikut dunia, agama lain kebanyakannya tak sebut. Kalau ikut negara lah, ada negara di dunia ni boleh kahwin 12 tahun. Amerika masih dibenarkan wanita boleh kahwin usia 12 tahun. Ada negara 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kalau kita ikut usia tepat, ikut Islam, sudah akhir balik, mentally, physically sudah bersedia. Mana satu lebih tepat? Jangan lupa tahu, ada setengah-setengah wanita mereka akhir balik pada usia 14, ada yang 15, ada yang 16. Kalau kita ikut usia, kadang-kadang tepat tak? Bahaya tak? Sebab itulah cara yang paling tepat, cara Islam. So, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha ada satu pengajaran yang begitu penting sekali untuk manusia sampai hari kiamat. Boleh sambung lagi? Kalau saya pernah cakap apa-apa, beritahu saya berhenti tukar lain. Boleh ke? Kalau boleh, saya tak nak mengulangi apa-apa saya pernah cakap di sini. Kalau tidak, nanti kata bosan. Betul? Satu lagi isu yang sangat ketara hari ini, yang menyumbang kepada seorang lelaki Melayu murtad. Saya nak cerita ni sebab nak sekurang-kurangnya muslimin muslimat di sini pernah dengar cukuplah. Tak tahu jawapan tak apa. At least lain kali bila terdengar, you tahu ada jawapan. Tak tahu jawab tak apa. Sekurang-kurangnya you tahu, pernah dengar ada ulasan, ada jawapan yang meyakinkan. Pernah seorang Christian missionary, seorang pendakwah Kristian, dia jumpa seorang lelaki Melayu. Dia kawan, mereka berkawan ya. So budak Kristian tu tanya dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi solat, Nabi ada baca tak surah Al-Fatihah? Dia kata ada. Dalam surah Al-Fatihah, Nabi baca tak ihdinas siratal mustaqim? Dia kata dia baca. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. So dia jawab. Maka Kristian pun tanya, bukankah
solat subuh tadi, dia dah baca, dia dah minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Zuhur dia minta, asar dia minta, maghrib dia minta, isyak dia minta, sampai solat yang terakhir sebelum Nabi wafat pun Nabi minta tak? Minta. Kalau dia tahu jalan yang lurus, kenapa dia asyik minta? Dia asyik minta, maksudnya dia tak tahu jalan yang lurus. Allah belum tunjukkan dia jalan yang lurus. Ini berbeza dengan Jesus Christ dalam Bible. Dalam Gospel of John chapter 14 verse 6, Jesus Christ kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Mengikut Bible, Nabi Isa alaihissalam, he know the way, he know the truth, he know the life. I am the way, the truth and the life. He know. So, budak Kristen tanya kepada budak Melayu ni, sekarang ni, mana satu Nabi yang benar, mana satu Nabi yang palsu? Terkejut budak Melayu ni. So, apa dia buat? Dia boleh tengok YouTube ni. Budak Melayu ni sekarang ni sudah jadi pendakwah Kristian. Dia dah murtad jadi pendakwah Kristian. Benjamin Steven pergi YouTube dengar. Apa berlaku? Dia bawa soalan tu, dia pergi tanya ustaz dia. Alhamdulillah, ustaz dia pun tak tahu jawab. Tak tahu jawab tak apa. Ustaz marah dia lagi. Banyak tanya, iman lemah. La ilaha illallah. Biasa tak orang buat begitu? Ada setengah-setengah orang buat begitu kan? Sebab nak tutup aib dia kan, tak tahu jawab. Betul? Sebenarnya ustaz tu tak tahu apa yang dia telah buat. Dia telah membantu lelaki Melayu ini murtad. Sebab apa? Budak Melayu tu selepas kena marah, dia baru faham, rupa-rupanya dalam Islam tak ada jawapan. Ustaz yang begitu hebat pun tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan, marah kita lagi. Maka dia mula percaya hujah Kristian ini. Kristian ini agama yang, kepercayaan Kristian ini yang benar. Maksudnya apa? Dia percaya Nabi Isa AS itu benar, Nabi Muhammad SAW itu ada Nabi yang palsu. Nauzubillah. Dan lelaki itu murtad. Sekarang jadi missionary. Pergi ke merata Malaysia, terutamanya Sabah Sarawak, bagi ceramah, okey, berkongsi pengalamannya, bagi hujah kepada orang Islam. Sebenarnya soalan ini jawapannya mudah saja. Selepas saya bagi jawapan, muslimin muslimat semua kata, "Alah, Brother Lim, ini pun saya tahu." Tapi sebelum bagi jawapan, pening tak sikit? Ada sikit-sikit pening. Nampak macam pening sikit kan? Sebenarnya jawapannya begini. Masalahnya mula daripada mana dulu? Kita kena tahu. Masalahnya mula daripada Al-Quran yang terjemahan yang kurang tepat. Saya tak kata salah, dengar elok-elok. Saya hanya kata kurang tepat. Saya bagi contoh. Sebenarnya banyak terjemahan Quran, kebanyakan masalah Quran ni datang daripada terjemahan yang kurang tepat. Contoh-contoh. Kalau saya tanya muslimin muslimat di sini, apa maksud Iqra? Bacalah. Betul ke? Apa maksud Iqra? Bila malaikat Jibril alaihissalam sampai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu malaikat bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil, suruh Nabi baca, baca ayat ini. Baca. Halo? Mana satu? Quran besar ke kecil? Mana ada Quran? Malaikat sampai wahyu saja. Malaikat bukan bawa Quran tunjuk Nabi kan? Halo? Kenapa malaikat suruh Iqra? Iqra di sini baca saja ke? Bacalah ke? Iqra sekurang-kurangnya ada 3 maksud. Maksud pertama, bacalah. Maksud kedua, mengulangi. Maksud ketiga, sampaikan. Daripada konteks di sini, malaikat Jibril sampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra di sini mana satu lebih betul? Bacalah, mengulangi, sampaikan. Mana satu? Mengulangi. Repeat after me. Malaikat sampai kepada dia, Nabi kena ulang balik. Tapi kalau terjemahan tulis mengulangi, ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi terjemahan tulis hari ini apa? Bacalah. Bila tulis bacalah, dia bercanggah dengan ayat Quran yang lain. Surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 48. Yang ayat Quran sebut apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Maka mereka mula kata, tengok, Quran sendiri bercanggah dengan Quran.
Ayat ini kata Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Ayat ini suruh dia bacalah. Lumia Tuhan tak faham enggak dia tak tahu baca. Sekarang ni dia tahu baca ke tak tahu baca, cakap betul-betul. Pusing kiri pun mati, pusing kanan pun mati. Sebab terjemahannya kurang tepat. Ihdinas siratal mustaqim, masalah yang sama mengulangi. Dia mengulangi masalah yang sama. Terjemahan kita tulis apa? Tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan yang benar. Kita kena baca ayat Quran dulu untuk memahami ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim, adakah ini satu maksud saja? Dia ada maksud yang lain. Contohnya kalau kita baca surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 67, surah Yasin surah ke-36 ayat 3 dan 4. Maksud Quran ini, maksudnya Allah kata sesungguhnya kamu, Allah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, kamu adalah salah seorang nabi atau rasul yang sudah berada dalam jalan yang lurus, sudah berada dalam jalan yang benar. Allah kata apa dalam Quran? Nabi Muhammad SAW sudah dalam jalan yang lurus, sudah dalam jalan yang benar. Kalau dia dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar, kenapa dia minta Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan yang benar? Baca tafsir Quran. Di sini kita baca tafsir Quran apa jenis? Salah satu tafsir Quran yang mungkin banyak tafsir Quran yang kita baca pun, salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Pernah baca tak? Disebut di situ, dia kata bila Nabi baca ihdinas siratal mustaqim, di tafsir itu dia kata Nabi bukan minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Dia kata bila Nabi baca ihdinas siratal mustaqim, dia kata Nabi minta Allah sentiasa bimbing kami dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. Bimbing, bila kita dalam jalan yang lurus, minta Allah bimbing kita. Bila kita terpesong atau jalan yang sesat, kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. So, tafsir Quran kata apa? Kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, bimbing kami dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. He is not asking Allah to show him the right way, the straight path. He's asking Allah to continue guide us in the right way and the right path. Nampak tak bezanya? Kalau budak Melayu tu jumpa saya, masalah selesai tak? Tapi bila dia sudah termakan kata-kata hujah tu, maka sekarang bila dia dah murtad, dia sudah pegang kepada hujah tu, dan dia tak jumpa orang Islam lagi dah. Betul? So kalau tak ada peluang nak jumpa dia, macam mana kita nak bantu dia? Sebab itulah, jangan tunggu sudah kena baru nak buat sesuatu. Setakat ni, okay ke? Kita bagi laluan azan ke terus? Terus, sedikit. Okey, saya bagi satu contoh lagi lah. Lepas ni mungkin kita buka untuk sesi soal jawab, boleh ke? Okey, siapa-siapa yang ada soalan boleh sediakan soalan sekarang. Satu lagi hujah yang saya nak terangkan adalah kalau kita pergi dialog dengan orang Kristian terutamanya, mereka suka baca surah Maryam surah ke-19 ayat 33. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma abuha suhaina. Dia kata apa? Selamat sejahtera kepadaku pada hari yang saya dilahirkan, pada hari yang saya mati, dan pada hari yang saya akan bangkit semula. Kristian sangat suka ayat Quran ini. Tahu kenapa? Sebab kepercayaan Kristian yang utama tu apa? Mereka percaya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan dia mati, dia akan bangkit semula. Dia baca ayat Quran ini seolah-olah dia punya kefahaman Quran menyokong kepercayaan Kristian. Mereka selalu gunakan ayat ini. Saya pergi forum berdialog dengan agama Buddha, Hindu, Kristian, saya wakil Islam. Padri itu bawa hujah semua tu dalam dialog. So, mereka mengajar penganutnya sebenarnya Quran ni mengatakan kepercayaan Kristian itu benar. Jawab dia baca ayat ini. Dia dilahirkan, dia mati, dia bangkit semula. Ini akidah yang paling penting dalam agama Kristian. So sebenarnya, siapa di sini pernah tengok debat Sheikh Didat dengan Dr. Anis Syarus? La ilaha illallah. Ini berlaku di Royal Albert Hall di England. Royal Albert Hall.
ni tak perlu cerita lah. Ni semua tak tengok, cerita pun tak ada guna. Betul tak? Einstein sendiri yang cakap. Kalau you tahu sejarahnya, you tahu kenapa berlaku perkara ini, baru best. Tapi you tak tahu, hanya bagi jawapan aja lah. Sebenarnya, ini masalah orang Kristian. Bila mereka baca Quran, mereka bukan, bila mereka baca Quran, mereka faham Quran mengikut tafsiran dia sendiri. Mereka sepatutnya pergi tanya orang Islam yang pakar dulu. Betul, apakah maksud ayat ini? Betul tak? Tengok masalah dekat mana? Dengar elok-elok. Dalam agama Kristian, mereka percaya Nabi Isa alaihissalam telah dilahirkan. Betul tak? Past tense tau. Orang putih kata apa? Sudah lahir dipanggil apa? Past tense. Dia sudah mati tak? Disalib. Dah. Dia sudah bangkit tak? Dah. Mengikut Kristian. Dia sudah mati disalib dan dia telah bangkit. Dalam Matthew chapter 27 verse 46, dia mati disalib. Dan ayat itu dia bangkit semula disebut dalam in the book of Luke chapter 24 verse 51, in the book of Mark chapter 16 verse 19. Semua sebut dia telah dibangkit. So, yang pertama telah lahir past tense, telah mati past tense, telah bangkit past tense. Tapi baca betul-betul ayat Quran ini. Dia kata apa? Nabi Isa salah kata apa? Assalamu alayya. May peace be upon me. Selamat sejahtera kepadaku. Pada hari yang saya lahir. Dia sudah lahir belum? Dia senang bercakap. Sudah lahir lah. Past tense. Yang pertama tu betul lah. Yang kedua dia kata pada hari yang saya mati. Dia sudah mati ke belum? Dia senang bercakap. Belum mati. Bukan past tense. Future tense. Pada hari yang saya akan bangkit semula. Bukan past tense, dia masih hidup. Future tense. Maksudnya, Quran bukan saja tidak sokong kepercayaan Kristian, malahan Quran menafikan kepercayaan Kristian tu. Sebab apa? Nabi Isa AS belum mati. Betul ke tak betul? Allah telah selamatkan dia. Sebab itulah Allah jawab dalam Quran, Allah telah sebut dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 157 dan 158. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh dan tidak disalib. So, mana boleh dia kata dia sudah mati. Tapi kalau kita tengok Didat berdebat semasa dia berceramah, dia bagi ceramah, tiba-tiba Dr. Anis Sorus tanya dia, seorang lelaki, orang Palestin yang tahu bahasa Arab, yang beragama Kristian, pastor Kristian yang berdebat tu. So, bila dia tanya soalan kepada Sheikh Ahmad Didat dalam lecture dia, ramai orang tak faham apa yang berlaku. Dia baca ayat Quran ini, Didat pergi, dia baca tadi yang ayat saya baca tadi, Didat pergi ke mic kata, okey, dia kata, peace be upon me, the day I was born, the day that I died, the day I shall come to life again. It's future tense. Tu, dia pergi duduk. Kalau saya tak cerita ini, kalau you dengar dialog tu, you tak faham apa cerita. So, dia ada niat, dia bawa cerita ni sebab dia nak bagi tahu halayak ramai bahawa Quran sokong kepercayaan mereka. Dia nak bagi Kristian tahu. Dalam Quran pun sokong kepercayaan kita. Tapi malangnya dia tidak buat penjelasan yang jelas dalam dialog tu, maka orang Kristian tak nampak. Tapi kalau dia dapat jelas dengan elok, maka kita boleh ubah persepsi kefahaman orang Kristian. Boleh faham tak? Wallahu a'lam. Okey, masa dah lewat, saya nak buka untuk sesi soal jawab. Siapa ada soalan? Silakan. Kalau ada. Silakan sahabat. What again? Okay. You want me to explain in English or Malay? I think I better speak in Malay. I translate your message to Malay and I answer in Malay. Is it okay for you? Okay. Dia tanya, ramai orang tuduh Islam agama yang mempromosikan keganasan.
Betul ke? Okey. Islam juga disebar secara melalui pedang. Something like that, your message? Is it something like that? Okey. So macam mana kita nak jawab kalau dia kata Islam disebar secara Islam ni banyak mempromosikan keganasan. Kalau kita tengok perkataan Islam sendiri pun, salah satu perkataan datang daripada perkataan asalnya salam. Betul tak? Salam maksudnya apa? Selamat, sejahtera, aman, harmoni. Kita nampak sesama orang Islam, kita bagi apa? Assalamualaikum. May peace be upon you. We spread. Kita menyebarkan keganasan ke menyebarkan keselamatan, harmoni. Itu yang pertama. Kalau dia kata kita buat keganasan, okey, kita suka bunuh orang tanpa sebab dan sebagainya. Siapa kata? Kalau kita baca dalam Quran, dalam surah Al-Maidah surat 5 ayat 32, kalau kita bunuh seseorang manusia tanpa sebab yang munasabah, seolah-olah kita bunuh semua manusia di muka bumi ini. Kalau kita selamatkan seorang manusia, seolah-olah kita selamatkan semua manusia di muka bumi ini. Islam mengajar kita apa? Selamatkan orang, bukan bunuh orang. Ya, kalau orang Islam buat salah, janganlah kata Islam ajar begitu. Kita kena asingkan. Contoh, Islam suruh kita selamatkan orang. Orang Islam tu mau bunuh orang. Salahkan orang Islam itu ke salahkan agama Islam? Setuju tak? Semua agama ada penganut yang baik, ada penganut yang jahat. Penganut tu ada pilihan tak? Nak ikut ajaran tu ke tak nak ikut ajaran tu? Ada pilihan tak? Ada pilihan. Kalau dia tak ikut ajaran tu, salahkan orang itu ke salahkan agama tu? Kalau saya bagi satu biji kereta lah, Mercedes-Benz 320S series, you letak seorang driver yang baru pas main dapat P ni. Dia bawa kereta, bawa laju, terlanggar pokok. Kereta tu hancur, pokok pun tumbang. Salahkan orang tu ke salahkan kereta itu tak bagus? Faham tak saya cakap apa? So we need to let them know that when you say Islam spread terrorism, terror against others, what is your evidence? The evidence must come, when you want to talk about Islam, the evidence must come from the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. You have to come from the Quran and the Sunnah. But now it's just an accuse. They accuse. So our job is to explain to them, no, Islam teaches us to promote peace, to promote harmony, to be kind with others, not to promote terrorism. No, Islam tak benarkan kita buat begitu. Dalam Islam, kalau kita, jangan cakap buat terrorism lah. Kalau kita baca surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 58, ayat Quran semua apa? Allah kata kepada kita, wahai orang yang beriman, kita janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu-satu kaum dan menyebabkan kamu tidak berlaku adil terhadap mereka. Maksudnya apa? Tak mau cakap terrorism. Kita kena berlaku adil. We have to be just to them. So kalau kita berlaku adil, mana boleh kita menindas orang, mana kita boleh buat keganasan terhadap orang lain. Betul. Kalau bagi contoh, Nabi Muhammad SAW, dia pergi berdakwah kat Taif. Betul? Sepanjang cerita, saya pendekkan cerita. Kemudian apa berlaku? Yang ketua-ketua Taif itu sudah buat apa? Dia suruh budak-budak ambil batu. Buat apa? Dia balingkan siapa? Kat Nabi Muhammad SAW. Betul tak? You remember the story? Nabi pergi dakwah, mereka baling batu kat Nabi. Nabi cedera tak? Berdarah tak? Saya nak tanya, Nabi dendam tak? Tahu tak, malaikat datang jumpa Nabi kata apa? Dia tanya Nabi, nak saya terbalikkan tak ni? Nabi kata jangan. Mungkin masa depan akan datang anak cucu mereka akan beragama Islam, akan beriman. Betul tak? So Nabi menyebarkan hatred kah? Kebencian kah? Nabi ajar kita apa? Kalau orang buat jahat dengan kita, buat baik dengan mereka. Orang baling sampah kat Nabi, Nabi buat apa? Balas balik lah? Ambil batu balik? Tak. Ini Islam. Islam tak ajar kita buat keganasan. So kalau orang buat keganasan gunakan nama Islam, saya tahu ada kan ISIS ke dan sebagainya, betul? Kalau orang Islam tu buat sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam, itu tak ada kena mengena dengan Islam.
Itu tak ada kena-mengena. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin sedikit tentang ISIS lah. Tahu tak dia dah bunuh lebih 10,000 orang Islam? Adakah itu ajaran Islam, bunuh sesama orang Islam? Dan ulama-ulama ISIS, semua ulama mereka, sebelum mereka masuk ISIS, mereka bukan ulama. Faham ke? Maksudnya apa? Dia ulama sebab ISIS jadikan dia ulama. Nama ulama supaya dia boleh mempengaruhi orang lain supaya ikut mereka pergi berjuang untuk mencapai matlamat mereka. They are not scholars. Mereka bukan ulama. Dan mereka menafsirkan Quran mengikut cita rasa mereka. So, pendekkan cerita, kalau begini, ini tak ada kena-mengena dengan Islam. Kita tak sokong ISIS, kita menentang ISIS. Betul ke tak betul? Wallahu alam. And dia sebut lagi, menyebarkan menggunakan mata pedang. Hayah. Kalau kita tengok India, kalau Islam menyebarkan menggunakan mata pedang, Islam telah menjajah negara India lah on and off dekat 1,000 tahun lah. Kalau Islam menggunakan pedang untuk menyebarkan Islam, saya rasa hari ini you tak akan jumpa 80% rakyat di India beragama Hindu. Dia sepatutnya 80%, 85% orang India di sana beragama Islam sepatutnya kalau disebarkan menggunakan mata pedang. Islam menjajah Spanyol dekat 800 tahun. Pernah sampai satu tahap orang Islam tidak dibenarkan menaungkan azan secara terbuka. Kalau kita gunakan mata pedang, takkan perkara ini boleh berlaku. Pergi ke Spanyol hari ini, berapa ramai orang Islam di situ? Islam sampai ke tanah Melayu, di Indonesia, di Malaysia. Pernah ada rekod tak tunjukkan kita orang Islam gunakan pedang paksa orang masuk Islam? Adakah? Kalau hari ini kita gunakan pedang, kita memang manusia yang paling bodoh di dunia. Tahu kenapa? Musuh kita gunakan machine gun. Halo? Gunakan pedang, boleh bawa orang masuk Islam. Kalau kita gunakan pedang letak kat leher, paksa dia masuk Islam pun, orang tu masuk Islam bukan kerana masuk Islam. Dia masuk Islam, dia takut dia bukan sukarela masuk Islam. Dia kerana dia takut mati, betul tak? Dalam Islam boleh paksa orang masuk Islam tak? Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256. La ikraha fidin. Tiada paksaan dalam agama. Kalau kita letak pedang dia masuk, dia suruh dia ucap, dia pun tak masuk Islam, hati dia tak masuk. Betul ke tak betul? So, siapa kata Islam menyebar melalui mata pedang? Pedang Islam ataupun cara kita sebar Islam, sebenarnya kita mengikut ayat Quran yang Allah firman dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Ud'u illa sabili rabbika bil hikmah. Allah suruh kita apa? Serulah manusia kepada jalan Allah dengan cara hikmah, hasanah, dan berdialog, berhujah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Itu pedang Islam. Maksudnya menyebarkan dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Bukan gunakan pedang kat leher orang, paksa orang masuk. Di Malaysia hari ini, tiap-tiap tahun 6 hingga 8,000 orang masuk Islam. Tunjukkan saya, di manakah orang Melayu gunakan pedang paksa Cina, India masuk? Ada? Halo? Tahu tak kalau ikut statistik di dunia? Statistik di dunia, peningkatan Islam, Islamic growth, orang-orang yang masuk Islam meningkat persennya 235%. 235%. Kristian punya peningkatan hanya 47%. Tahu tak Islam punya peningkatan begitu laju sekali. So, merata dunia berapa ramai orang masuk Islam. So, tunjukkan saya lah di manakah orang Islam menggunakan pedang. Boleh ke? Wallahu alam. Ada tak soalan lagi sebelum kita berhenti? 5. Dia tolong cepat sikit. 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, kerja saya dah habis. Tapi untuk pengetahuan tadi muslimin muslimat yang saya ulas tadi, banyak lagi tak ada masa nak ulas. Boleh tengok buku ni. Saya memang ulas semua tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam buku ni. Siapa yang nak tahu lebih, macam mana nak jawab, boleh tengok buku ni. Okey kan? Banyak lagi. Sebab
Kalau you tengok satu YouTube baru-baru ni di Facebook ke, di WhatsApp ke semua, ada seorang lelaki India yang beragama Islam. Kononnya dia beragama Islam, dia imam masjid. Okey, dalam masjid dia bagi ceramah, dia kata dia dulu imam masjid. Bila dia bagi ceramah dalam masjid, dia bagi tahu halayak ramai Nabi Isa alaihissalam tu bukan Tuhan. Dia cakap beginilah. Tiba-tiba ada seorang Islam tanya dia, kalau dia bukan Tuhan, dia siapa? Ustaz, kalau saya tanya, Nabi Isa alaihissalam kalau dia bukan Tuhan, dia siapa? Jawapannya, dia seorang Nabi, dia seorang Rasul yang diutuskan kepada kaum Bani Israel. Tapi imam India ni lain macam pula. Dia kata, bila orang tanya soalan begini, nak buat dia baca Quran sekali lagi. Artinya dia nak, soalan tu yang buat dia nak baca Quran sekali lagi. So, bila dia baca Quran sekali lagi, dia nampak rupa-rupanya nama Nabi Isa alaihissalam sebut dalam Quran 25 kali. Muhammad 4 kali. Ahmad 1 kali. So 5 kali. Nama Muhammad SAW 5 kali. Nabi Isa alaihissalam 25 kali. So siapa lebih hebat? Dia mula. Semua saya hujah di sinilah. Nak saya jawab ke ni? Bagi 2 minit boleh? Okay, saya jawab lah. Sebab ada bagi soalan kan. Isunya bukan nama sebut berapa kali. Tengok keseluruhan Quran Allah bercakap dengan siapa? Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. So bila turun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tak perlu sebut nama dia. Tapi bila cakap dia sebagai orang yang ketiga, baru nama dia sebut. Contohnya kul. Apa maksud kul? Katakanlah wahai Muhammad. Allah bercakap dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kul sebut dalam Quran sebanyak 332 kali. Kalau nak banding 25 kali dengan 332, siapa lebih hebat? Kalau yang kedua, kalau ikut nombor, siapa lebih hebat? Tahu tak Nabi Nur alaihissalam, nama dia sebut dalam Quran sebanyak 47 kali. Adakah dia lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam, nama dia sebut 74 kali. Nabi Musa alaihissalam, nama dia sebut 176 kali. Syaitan? Halo? Kalau nama syaitan sebut lebih banyak, adakah dia lebih hebat daripada Nabi Isa AS? Isunya bukan tengok nama sebut berapa kali lah. Yang penting, saya kadang-kadang rasa pelik tau. Orang Kristian kan percaya Nabi Isa AS tu anak Tuhan ataupun Tuhan. Betul ke tak betul? Kalau dia dah lah anak Tuhan, dia Tuhan. Kenapa lah you nak ambil Tuhan ke anak Tuhan banding dengan manusia, Nabi Muhammad SAW? Kan bodoh. Sorry, cut. Tak masuk akal lah. Kalau you kata dia Tuhan, you kata dia anak Tuhan, kenapa you kata, you bandingkan anak Tuhan atau Tuhan dengan manusia? Mestilah Tuhan menang. Tak payah banding, pakai otak pun tahu dia menang. Kalau you banding, kenapa? Sebab kalau you banding, maksudnya dia manusia lah. Dia bukan Tuhan lah. Faham ke? Bagi kita orang Islam, tak peduli nama dia sebut berapa kali, kita beriman kepada semua Nabi. Setuju tak? Rukun iman beriman kepada semua Nabi, semua Rasul. Setuju? Tolak satu Nabi, kita tolak semua Nabi. Terima satu Nabi, kalau kita iman kepada satu Nabi, kita kena terima semua Nabi. Setuju tak? Sebab semua Nabi bawa ajaran yang sama, Tauhid. Betul? Allahualam. Banyak lagi lah saya ulas di sini. Dan buku-buku yang tentang, sepatutnya ingat cakap tajuk ni, keaslian Quran. Dan ada satu lagi, kami tengah promosi ada satu stiker di sini. Kalau boleh dapatkan stiker ini, letak kat kereta. Sebab kita nak orang bukan Islam boleh telefon, get to know Islam, toll free. Dia akan telefon kami di Kuala Lumpur. Kami ada operator untuk menjawab soalan-soalan yang orang bukan Islam tanya. Supaya orang Islam ada soalan pun boleh tanya. Supaya kita ada pakar untuk menjawab soalan. Supaya peluang untuk kita menyampaikan dakwah Islamnya. Sebab kadang-kadang orang bukan Islam, dia ada soalan, tapi dia tak nak berjumpa. Dia belum bersedia nak jumpa, tapi dia nak tanya melalui phone. Dia tak nak kasih nama pun. Kalau dia ada nombor toll free, dia telefon, kita akan jawab. Okay? So, itu sajalah perkongsian malam ini. Untuk pengetahuan muslimin muslimat, saya dengan sahabat saya, kami datang dari Kuala Lumpur. Surah Jamak Kasar tadi. Jamak taklim tadilah. Okay? So, nanti solat isyak kami berdua akan tunggu di belakang, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.